Abang Syukur terus perhati pinggan yang berisi ayam goreng tu. Masih sama macam mula-mula sampai tadi. Pakcik A macam tahu apa yang bermain di fikiran Abang Syukur. Kemudian dia suruh Abang Syukur rasa ayam goreng dalam pinggan tu. Abang Syukur cubit sikit ayam tu dan terus masukkan dalam mulut. Spontan Abang Syukur terus ludahkan semula ayam goreng tu sebab rasa macam dah basi dan busuk. Pakcik A mengekek tengok gelagat Abang Syukur dan cakap, itulah rasanya bekas makanan hantu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dimudahkan urusan dunia dan akhirat. Dalam video kali ni saya akan sambung part kedua cerita daripada Abang Syukur. Nak tahu apa yang dia lalui dalam part ni, tonton video ni sampai habis. Jangan lupa like, subscribe dan komen dalam video ni. Pada yang nak join grup Telegram saya dah letakkan link dekat bawah. Macam biasa, sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabak Serah. Pukul 9 malam, Abang Syukur sampai hospital macam biasa. Tapi malam ni bila masuk je bilik nenek, Abang Syukur rasa tak selesa. Lepas berbual sampai nenek tertidur, Abang Syukur keluar minum dan bercadang tak nak balik semula ke hospital malam ni. Puas dia cuba hidupkan enjin kereta, tapi tak nak hidup juga. Tak lama kemudian, datang dua pengawal keselamatan bertanya dan mereka cuba membantu, tapi tetap sama juga. Baru je nak lelapkan mata, tiba-tiba Abang Syukur terasa macam ada seseorang dalam bilik tu dengan dia. Abang Syukur perhati je, ada seseorang tengah berdiri dekat hujung bilik sambil tengok dia. Tanpa buang masa, Abang Syukur terus keluar dari bilik nenek dan duduk depan stesen nurse sampai tarhim subuh kedengaran. Lepas tu dia masuk semula bilik nenek dan tercium bau yang sangat wangi bila buka pintu bilik. Abang Syukur buka lampu, nenek dah bangun. Mereka berbual sampai Pok Su datang dan Abang Syukur balik ke rumah. Malam tu macam biasa, lepas ambil alih tugas jaga nenek, mereka berbual macam biasa sampailah nenek tertidur. Lepas tu Abang Syukur tengok TV. Tak lama kemudian, terdengar bunyi bising dekat luar bilik. Masa tu jam lebih kurang pukul 10 lebih malam. Abang Syukur pun keluarlah nak tengok apa yang jadi. Bilik bersakit depan bilik nenek ni dah ramai ahli keluarga mereka datang. Abang Syukur tanya salah seorang dari mereka. Katanya mak mereka baru meninggal dunia. Lepas ucap takziah, Abang Syukur turun bawah nak pergi merokok. Abang Syukur pergi merokok tak lama sebab tak nak naik lift dalam suasana sepi hospital tu. Sampai tingkat bilik nenek, masih ramai lagi orang berkumpul depan bilik tersebut. Abang Syukur terus masuk dalam bilik nenek. Akhirnya keriuhan orang-orang dekat luar tu berangsur-angsur hilang. Abang Syukur mula rasa mengantuk. Lepas tengok nenek dan betulkan selimut dia, Abang Syukur tutup lampu utama dan terus rebahkan diri atas kerusi malas sambil tengok TV sampai tertidur. Tak tahu dah berapa lama Abang Syukur ni tidur. Tiba-tiba kaki dia terasa sakit sangat, macam ada sesuatu yang berat tindih sampai tak boleh bergerak. Bila Abang Syukur buka mata, Allahu Akbar! Ada satu lembaga tengah duduk mencangkung atas kepala lutut. Pandang dia sambil tersengih. Wajahnya sangat buruk dan baunya sangat meloyakan. Bila lembaga tu nak dekatkan mukanya dengan muka Abang Syukur, masa itulah Abang Syukur dah tak ingat apa-apa. Dunia terasa gelap. Abang Syukur terus pingsan dalam ketakutan hingga Pak Su sampai lepas subuh. Lepas Pak Su sampai, kejut Abang Syukur. Abang Syukur terus bangun, basuh muka dan tinggalkan bilik nenek tanpa bersuara. Pukul 9 malam, macam biasa, Abang Syukur dah sampai ke hospital. Lepas berbual dengan nenek sampai dia tertidur, Abang Syukur tengok TV. Suasana malam tu berbeza sikit dengan malam-malam sebelumnya. Sama ada perasaan tu disebabkan Abang Syukur takut atau memang suasana malam tu macam tu. Tapi sebelum sampai hospital tadi, memang perasaan Abang Syukur ada sedikit goyah.
Rasa macam tak nak jaga nenek, tapi paksa juga sebab tak sampai hati nak tinggalkan nenek seorang diri. Dalam keadaan fikiran bercelaru dan perasaan tak selesa tu, akhirnya Abang Syukur tertidur. Tak tahu berapa lama dia dah tertidur, Abang Syukur terjaga bila terdengar suara nenek macam tengah berbual dengan seseorang. Abang Syukur tengok ke hati nenek, dan macam malam sebelumnya, nenek tengah duduk berbual dengan sosok yang Abang Syukur tak nampak. Disebabkan dah pernah lalui peristiwa tu, Abang Syukur biarkan je dan buat keputusan nak turun bawah merokok. Masa lalu dekat stesen nurse, ada seorang nurse tegur dan bertanya siapa yang datang melawat tadi. Abang Syukur pelik dan tanya bila dan berapa orang. Nurse tu cakap dalam pukul 11 malam tadi ada seorang wanita masuk bilik nenek. Wanita separuh baya, dan nurse tu tak pasti bila wanita tu beredar. Abang Syukur tengok jam. Dah pukul 2 pagi. Itu kawan nenek, kata Abang Syukur sebelum tinggalkan stesen nurse tu. Sampai dekat lift, ada seorang pengawal yang Abang Syukur biasa berbual tengah tunggu lift juga nak turun. Tapi bila Abang Syukur tegur, pengawal tu tak menjawab. Mungkin dia tengah mengelamun kot. Lift sampai. Bila pintu lift terbuka, Abang Syukur masuk diikuti pengawal tu. Abang Syukur tekan butang G dan terdengar suara pengawal tu suruh tekan butang 1. Abang Syukur pun tekan butang 1, dan bila Abang Syukur toleh ke arah pengawal tu, rasa nak terputus jantung ketakutan sebab pengawal tu dah bertukar jadi pocong dengan kainnya yang lusuh bertanah, muka hitam macam terbakar, matanya bolong sebelah, anak mata sebelah lagi pula macam nak jatuh. Pandang je Abang Syukur yang jaraknya hanya sebahu je. Abang Syukur terus palingkan muka semula dan berharap dia pingsan dekat situ sambil baca apa saja ayat yang terlintas di fikiran. Dari tingkat 4 ke tingkat 1 terasa lama sangat. Sampai dekat tingkat 1, pintu lift terbuka. Pocong tu keluar melayang menebusi pintu lift sambil tinggalkan bau yang sangat busuk. Baru Abang Syukur tahu yang pocong melayang, bukan meloncat. Sampai dekat tingkat G, Abang Syukur yang tengah menggigil ketakutan terus duduk dekat kawasan menunggu tanpa tegur pengawal yang berada dekat stesen pengawal tersebut. Tak lama kemudian, salah seorang pengawal tu datang sambil bawa air panas dan bertanya apa jadi. Abang Syukur diam je. Lepas tu Abang Syukur pergi merokok dan mula rasa tak sihat. Lepas isap rokok, Abang Syukur suruh 2 pengawal tu hantar dia ke tingkat 4. Sampai dekat stesen nurse tingkat 4 tu, Abang Syukur minta nurse tu periksa badan dia sebab Abang Syukur rasa macam nak demam. Lepas ambil suhu, memang betul Abang Syukur demam tinggi. Lepas makan ubat, Abang Syukur masuk bilik nenek dan tidur sampai pagi. Hari tu 1 hari Abang Syukur demam panas. Petang tu, Abah telefon ajak pergi minum petang. Dalam keadaan demam, Abang Syukur sampaikan juga hajat Abah tu. Mereka jumpa dekat tempat biasa. Bila sampai, Pak De, Ami Ahmad, Pak Habib dan beberapa orang lain dah ada dekat sana. Bila duduk dekat sebelah Abah, terus dia tanya kenapa boleh demam. Abang Syukur terus ceritakan apa yang terjadi malam tadi. Pak De mencelah. Dia bagi tahu sebab itulah kenapa dia tak nak jaga nenek waktu malam lagi. Ami Ahmad nasihatkan malam ni jangan jaga nenek dulu sebab keadaan Abang Syukur yang kurang sihat akan memudahkan benda-benda gaib ni buat macam-macam. Lebih parah lagi, boleh kena rasuk. Lepas minum petang, mereka semua menuju ke hospital. Sampai dekat hospital, Abang Syukur pergi ke stesen nurse untuk minta nurse shift siang bagi tahu nurse shift malam yang malam ni tak ada sesiapa jaga nenek sebab Abang Syukur masih kurang sihat lagi. Lepas tu Abang Syukur masuk bilik nenek dan berbual kejap. Tak lama kemudian mereka semua balik. Malam tu masa Abang Syukur tengah tidur, tiba-tiba telefon dia berbunyi. Hospital telefon, suruh Abang Syukur datang segera ke hospital. Cepat-cepat Abang Syukur bersiap dan terus ke hospital. Bila sampai dekat hospital, Abang Syukur terus pergi ke stesen nurse dan bertanya apa yang jadi dan kenapa suruh dia datang ke hospital waktu macam tu. Jam dah pukul 2.30 pagi masa tu. Nurse dekat meja stesen tu terlopong tengok Abang Syukur. Sampai terpaksa Abang Syukur hayunkan tangan dekat muka dia. Barulah nurse tu tersedar. Abang Syukur tanya balik, tapi nurse tu tak menjawab. Dia terus bangun menuju ke ruang pantry, panggil nurse yang lain. 3 nurse lain keluar dari pantry. Nurse yang tadi bercakap dengan rakan setugasnya sambil tunjuk ke arah Abang Syukur. Salah seorang nurse datang dekat stesen dan bertanya, kenapa encik? Abang Syukur yang masih bingung tanya semula kenapa telefon suruh datang hospital pagi-pagi buta macam ni. Nurse tu cakap tak ada sesiapa yang telefon Abang Syukur sebab mereka tahu Abang Syukur tengah jaga nenek sekarang. Kemudian nurse tu suruh Abang Syukur periksa nombor yang telefon tadi. Abang Syukur pun buka history call.
Panggilan terakhir yang dia terima adalah panggilan dari Abah masa ajak minum petang tadi. Lepas tu Abang Syukur tanya mana diri dia yang nurse tu nampak tadi. Mereka serentak toleh ke arah bilik nenek. Salah seorang nurse tu kata masa pertukaran shift tadi, ada nurse bagi tahu yang Abang Syukur tak jaga nenek malam ni sebab tak sihat. Tapi mereka pelik bila nampak Abang Syukur melintas depan stesen nurse menuju ke bilik nenek dalam pukul 10 malam tadi. Mereka fikir mungkin Abang Syukur dah sihat dan buat keputusan nak jaga nenek. Mereka nampak Abang Syukur masa ambil data nenek dalam pukul 11 tadi. Tapi Abang Syukur masa tu tak kata apa-apa, hanya duduk atas kerusi malas tengok TV. Mereka ingat mungkin Abang Syukur tak ada mood. Sebab itulah mereka terperanjat bila Abang Syukur datang dan bertanya tadi. Kemudian Abang Syukur ajak nurse tu semua pergi ke bilik nenek. Abang Syukur jenguk dulu dari kaca pintu. Kemudian dia tolak pintu bilik nenek perlahan-lahan. Tapi tak ada sesiapa dalam bilik kecuali nenek dan TV masih terpasang lagi. Mereka semua keluar semula dan duduk dekat stesen nurse. Masa mereka tengah duduk dalam kebingungan tu, tiba-tiba datang 2 orang pengawal tengah buat rondaan. Dan 2 orang pengawal tu tiba-tiba berhenti dalam jarak 2 meter dari mereka sambil saling berpandangan. Bila abang naik? Itu soalan salah seorang pengawal tersebut. Bila dengar soalan pengawal tu, salah seorang nurse dah macam nak menangis dan beritahu Abang Syukur dari tadi dengan mereka dekat stesen nurse tu. Kata pengawal tu, tadi masa mereka nak naik, mereka berselisih dengan Abang Syukur depan pintu lift nak turun dan mereka nak naik. Sebab tu mereka pelik macam mana Abang Syukur boleh ada dekat stesen nurse padahal dia dah turun tadi. Salah seorang nurse nasihatkan Abang Syukur supaya pergi berjumpa dengan Ustaz untuk selesaikan masalah tersebut dan bagi nombor Ustaz A. Akhirnya mereka semua duduk berbual depan stesen nurse, termasuklah 2 pengawal tersebut sampai tarhim subuh berkumandang. Lepas tu Abang Syukur masuk bilik nenek. Nenek dah terbangun. Abang Syukur berbual nenek hingga Pok Su sampai. Pagi tu Abang Syukur telefon Ustaz A. Kebetulan Ustaz A nak keluar ke bandar untuk bersarapan. Jadi Abang Syukur ajak Ustaz A sarapan sama-sama sambil berkenalan dan bercerita. Setengah jam kemudian Abang Syukur sampai ke tempat yang dijanjikan. Mereka berkenalan dan sarapan sama-sama sambil Ustaz A perkenalkan kawan yang dibawa bernama Pakcik A. Pakcik A ni adalah seorang yang boleh menerawang hal-hal gaib ni. Ustaz A kata dia telah diberitahu oleh nurse A. Kebetulan nurse A tu adalah kakak ipar Ustaz A ni tentang kejadian-kejadian aneh yang Abang Syukur alami tentang nenek dan beberapa gangguan kebelakangan ni. Kata Ustaz A, kebanyakan entiti yang Abang Syukur jumpa tu bukan kepunyaan nenek. Itu semua makhluk yang memang dah ada dekat hospital tersebut sebelum nenek dimasukkan ke hospital lagi. Makhluk-makhluk tu ganggu atau jelmakan diri pada Abang Syukur sebab dia ada satu aura yang wangi. Kalau ikutkan kata Pakcik A, aura wangi tu adalah aura yang dah ada dengan Abang Syukur sebab kesilapan dia pada masa remaja dulu. Abang Syukur beritahu Pakcik A, dia dah dirawat dan mata batin dia dah ditutup. Pakcik A hanya tersenyum sambil berkata, walaupun mata batin Abang Syukur dah ditutup, tapi aura wangi tu masih tetap ada dalam diri Abang Syukur sampai dia meninggal dunia. Menurut Ustaz A, kalau nak ruqyah nenek, kena buat beberapa malam. Abang Syukur kata nak minta izin dari Abah dulu dan tanya kenapa baru sekarang pendamping nenek tu muncul. Selama ni mereka sekeluarga tak nampak nenek buat sesuatu yang pelik menunjukkan yang dia ni ada pendamping. Pakcik A kata sebenarnya nenek dah buang pendamping dia tu lama dulu. Cuma cara buangnya tak betul dan orang yang bagi pendamping tu tak jujur dengan nenek. Memang nenek dah rasa dia dah buang pendamping dia tu, tapi ada perjanjian lain yang dibuat oleh pemberi pendamping dengan pendamping tersebut. Pendamping tu sepatutnya diturunkan pada cucu perempuan sulung dari anak sulung nenek. Tapi Abang Syukur cucu lelaki sulung dari anak sulung nenek. Sebab itulah nenek ingat pendamping tu betul-betul dah hilang. Abang Syukur teringat cerita arwah mak. Masa dia lahir dulu, nenek lah yang paling gembira sekali. Malah nama Abang Syukur pun nenek lah yang bagi sempena nama abahnya nenek. Dan sejak Abang Syukur lahir, nenek tak benarkan mak dengan abah biarkan Abang Syukur duduk sendirian dekat rumah hinggalah adik kedua dia lahir.
Kata ustaz, hospital ni memang tempat bagi makhluk-makhluk gaib itu berada sebab banyak kematian dan kecelakaan berlaku dari pelbagai jenis manusia. Lepas ni kalau jumpa sesiapa di hospital yang beragama Islam, bagi salam, terutama dengan nurse yang ada sebab jin kafir atau iblis tak beri salam atau jawab salam kalau berjumpa dengan manusia, dan selalu baca Bismillah 5 dan Ayatul Kursi bila masuk kawasan hospital. Lepas sarapan, Abang Syukur balik ke rumah untuk berehat. Demam dah mula kebah. Malam tu, lepas bungkus makanan untuk para nurse dan pengawal keselamatan, Abang Syukur pergi hospital dan buat apa yang Ustaz A pesan bila masuk kawasan hospital. Masa bagi bungkusan makanan pada nurse dan pengawal keselamatan, Abang Syukur pesan kepada mereka, lepas ni, kalau nampak dia, bagi salam dulu. Kalau tak jawab, bukan dia lah tu. Mereka semua setuju. Kemudian Abang Syukur menuju ke bilik nenek. Bila buka pintu bilik nenek je, ada satu bau yang kurang enak menerpa lubang hidung, macam bau darah yang tak dibersihkan. Abang Syukur terus buka lampu dan perhati sekeliling bilik nak cari dari mana datangnya bau tersebut. Tapi tak jumpa. Abang Syukur terus keluar pergi stesen nurse dan bertanya, nenek berdarah ke hari ni? Sebab bau darah kuat sangat dalam bilik nenek. Nurse terus masuk bilik nenek, tapi bau darah tu dah hilang. Hanya ada bau ubat-ubat je. Nurse tu berpaling sambil berkata, dia gurau je tu. Lepas tu dia terus keluar. Malam tu tak ada gangguan apa-apa hingga ke subuh. Pagi tu, Abang Syukur telefon Ustaz A nak ajak sarapan sama-sama. Dia suruh Ustaz A bawa Pakcik A sekali sebab ada banyak benda yang Abang Syukur nak tanya. Masa sarapan, Abang Syukur tanya pada Ustaz A dan Pakcik A macam mana nak buang pendamping tu sedangkan nenek tak ada cucu perempuan sulung. Kata Pakcik A, pendamping tu akan secara automatik turun ke cucu perempuan sulung, tapi dah takdir Allah, Abang Syukur jadi cucu sulung. Jadi pendamping tu terpaksa tunggu sampai ada salah seorang keturunan nenek yang sanggup ambil dia, dan perjanjian pendamping dengan pemberi pendamping, salah satunya tak akan ganggu hidup nenek kecuali kalau nenek dah nak meninggal dunia, tapi tak ada sesiapa yang nak ambil pendamping tu. Masalahnya, kata Pakcik A, nenek tak tahu perjanjian antara pendamping dan pemberi pendamping tu. Sebab itulah sekarang nenek susah nak meninggal dunia. Tentang sosok yang sentiasa menyerupai Abang Syukur tu pula, kata Ustaz A, itu adalah hantu raya tak bertuan yang berkeliaran dekat kawasan hospital tu. Hantu raya tu tak akan ganggu Abang Syukur secara fizikal sebab dia bukan tuannya. Pakcik A pula kata bau wangi yang ada pada Abang Syukur itulah yang jadi tarikan pelbagai sosok gaib untuk mendekati Abang Syukur. Dengan kata lain, nak bertuankan Abang Syukur ni. Kalau gagal, makhluk-makhluk ni akan cuba cederakan dia. Abang Syukur pegang prinsip belum pernah ada manusia mati dimakan hantu, tapi kata Ustaz A, mereka boleh sebabkan kemalangan yang boleh membawa maut. Malam tu macam biasa, masuk bilik nenek, berbual sampai nenek tertidur. Abang Syukur keluar hisap rokok. Sejak beberapa kejadian yang dia alami, Abang Syukur hanya merokok dekat seberang pintu masuk bangunan tu je. Masa tengah galik hisap rokok, datang seorang pemuda tegur Abang Syukur nak hisap rokok dekat situ juga. Kemudian datang salah seorang pengawal pun nak merokok dekat situ. Mereka berbual macam biasa. Pemuda tu kata dia baru sampai sini sebab kemalangan, tengah tunggu saudara mara datang. Abang Syukur dengan pengawal serentak bertanya, kemalangan dengan apa? Dan kenapa macam tak ada kecederaan pun? Pemuda tu hanya diam je, tak menjawab. Abang Syukur dah rasa macam ada sesuatu yang tak kena dan mula jarakkan diri dari pemuda tersebut. Kemudian datang seorang pemandu ambulan yang Abang Syukur rasa nak merokok juga. Dalam jarak semeter, tiba-tiba pemandu ambulan tu berhenti dan periksa satu dokumen yang dia bawa dan terus lari tinggalkan mereka. Tak lama lepas tu, walkie-talkie pengawal berbunyi dan arahkan dia segera datang ke stesen pengawal. Abang Syukur dan pengawal yang dengar arahan dari walkie-talkie tu dengan pantas berlari ke arah stesen pengawal depan lift dekat pintu masuk bangunan. Sampai dekat situ, pemandu ambulan dan seorang lagi pengawal dah siap menunggu dan suruh mereka berdua perhati tempat mereka hisap rokok tadi. Pemandu ambulan tu tunjuk dokumen yang ada IC pemuda tersebut. Memang sah, itu adalah pemuda yang sama. Pemandu ambulan tu kata dialah yang bawa pemuda tu tadi, dan pemuda tu meninggal dunia dalam perjalanan ke hospital akibat kemalangan antara motor dan kereta dekat bandar. Dan sekarang jasad pemuda tu ada di ruang bilik jenazah, tunggu ahli keluarga nak tuntut. Tak lama kemudian, pemuda tu hilang perlahan-lahan macam kabus.
Mereka berempat terlopong saksikan kejadian tu. Tanpa banyak cakap, Abang Syukur terus naik tingkat 4. Bila lalu depan stesen nurse, dah macam guru besar lalu depan murid-murid. Bila para nurse bagi salam. Lepas jawab salam, Abang Syukur terus masuk bilik nenek. Bila tengok nenek tidur, Abang Syukur matikan lampu dan buka TV. Macam malam-malam sebelumnya, nenek akan bangun berbual dengan Chandani, sosok yang tak kelihatan. Abang Syukur biarkan je dan keluar duduk depan stesen nurse sambil berbual-bual sampai tarhim subuh berkumandang. Dan Abang Syukur pun pulang setelah tugas diambil alih. Sebelah malam bila Abang Syukur sampai je hospital, nurse bagi tahu hari ni mood nenek tak baik. Dia marah-marah masa nurse nak cuci luka dan tukar pampers tadi. Nenek mengadu sakit setiap kali luka dekat belakang badannya dicuci. Padahal sebelum ni nenek tak pernah bersuara pun. Abang Syukur masuk bilik nenek. Lepas letak barang, Abang Syukur tengok nenek dah tidur dan ada selembar kain hitam diselimut atas badan nenek. Abang Syukur keluar ke stesen nurse dan bertanya tentang kain hitam tu. Nurse A kata kain hitam tu Pakcik A yang letak. Sekarang Pakcik A keluar. Kejap lagi dia datang semula. Abang Syukur masuk ke bilik nenek semula. Niat nak tengok TV sementara tunggu Ustaz A dan Pakcik A sampai. Masa Abang Syukur masuk je dalam bilik, dia nampak nenek tengah pandang siling, tak berkedip biji mata. Abang Syukur datang dekat dan tegur nenek dengan niat nak berbual dengan nenek lah. Tapi nenek buat tak peduli je. Abang Syukur tegur sekali lagi sambil hayunkan tangan depan mata nenek. Masih tak ada respon. Bila dah tengok keadaan macam tu, Abang Syukur goyangkan bahu nenek. Nenek terus paling ke arah Abang Syukur dan berkata, "Kenapa? Kau takut ke?" Dan suara tu bukan suara nenek. Disebabkan sedih tengok nenek dipergunakan makhluk gaib di akhir usianya. Tanpa sedar, air mata Abang Syukur keluar. Dalam keadaan takut, Abang Syukur suruh benda tu keluar dari badan nenek. Tapi nenek hanya tersenyum sambil pandang Abang Syukur macam mengejek. Tiba-tiba Abah masuk dalam bilik dan terus ke katil nenek. Lepas Abah bagi salam dan cium tangan serta dahi nenek, tiba-tiba nenek berkata pada Abah, "Anak kau ni jahat. Bukan jaga aku. Dia bawa kawan-kawan dia sakitkan aku. Malam-malam buat bising sampai aku tak boleh tidur." Abang Syukur terus tersentak dan sedih sebab itulah pertama kali dalam hidup nenek keluarkan kata-kata berbau kemarahan pada dia. Kemudian Abah bagi isyarat ajak keluar lepas nenek tidur. Dekat luar bilik, Abah bersuara, "Itu bukan mak Abah dan nenek kau. Jangan ambil hati. Buatlah apa saja supaya nenek tenang." Kebetulan Ustaz A dan Pakcik A dah ada depan stesen nurse. Abang Syukur terus kenalkan mereka pada Abah. Rupanya Pakcik A ni kawan Abah masa muda dulu dan Pakcik A dah tahu tentang keluarga Abang Syukur dari hari pertama Abang Syukur kenal dia. Pakcik A dan Abah pernah tinggal dalam kampung yang sama di bandar sebelum keluarga Abah pindah ke daerah lain. Tak lama lepas tu, Abah balik. Tinggallah Abang Syukur, Ustaz A dan Pakcik A. Abang Syukur ceritakan kejadian tadi pada mereka. Kemudian Pakcik A ajak Abang Syukur keluar pergi minum. Biarkan Ustaz A ruqyah nenek. Kali ni Pakcik A ajak Abang Syukur pergi minum jauh sikit dari bandar. Pakcik A suruh bagi duit pada nurse dan pengawal untuk mereka beli sendiri makanan nanti. Sebab mereka berdua tak akan pulang awal. Sampai dekat tempat yang dituju, mereka ambil meja yang agak terlindung dari pandangan orang ramai. Abang Syukur dan Pakcik A pesan makanan dan minuman. Tapi lepas tu Pakcik A pesan satu lagi pesanan, iaitu kopi pahit dan ayam goreng 5 ketul. Katanya itu semua bukan untuk dia, tapi orang yang ikut. Yang ikut? Ya, jawab Pakcik A. Masa tengah tunggu pesanan sampai, Pakcik A nyalakan sebatang rokok gudang garam dan letak rokok tu tepi meja sebelah kiri dia. Abang Syukur perhati je gelagat Pakcik A. Kemudian Pakcik A nyalakan rokok dia dan hisap. Kata Pakcik A, benda yang hisap rokok tu adalah orang dia. Jadi Abang Syukur tak perlu takut. Pakcik A akan arahkan benda tu untuk bawa keluar pendamping nenek malam ni. Abang Syukur hanya diam je. Tak lama kemudian pesanan sampai. Abang Syukur tengok rokok gudang garam tu habis macam kena hisap. Air kopi tu pula tinggal setengah. Bila masa benda tu minum, Abang Syukur pun tak tahu. Abang Syukur bertambah rasa ingin tahu, nak tengok ayam goreng tu pula. Tapi Pakcik A suruh Abang Syukur makan makanan dia dan jangan tengok pinggan ayam goreng tu. Sambil makan, mereka berbual macam biasa. Tiba-tiba Pakcik A palingkan muka ke arah kiri dan bersuara, "Kau pergi sekarang untuk selesaikan." Abang Syukur terus perhati pinggan yang berisi ayam goreng tu. Masih sama macam mula-mula sampai tadi. Pakcik A macam tahu apa yang bermain di fikiran Abang Syukur. Kemudian dia suruh Abang Syukur rasa ayam goreng dalam pinggan tu. Abang Syukur cubit sikit ayam tu
dan terus masukkan dalam mulut. Spontan, Abang Syukur terus ludahkan semula ayam goreng tu sebab rasa macam dah basi dan busuk. Pakcik A mengekek tengok gelagat Abang Syukur dan cakap, itulah rasanya bekas makanan hantu. Lebih kurang pukul 3 pagi, tiba-tiba Pakcik A ajak Abang Syukur balik ke hospital dengan tergesa-gesa. Sepanjang perjalanan ke hospital, kelakuan Pakcik A tak macam biasa. Dia diam je dalam kereta. Sampai hospital, cepat-cepat Pakcik A keluar dari kereta menuju ke tingkat 4, tinggalkan Abang Syukur yang terkial-kial sendirian. Abang Syukur terpaksa ajak pengawal keselamatan teman dia naik ke atas sebab Abang Syukur takut nak naik lift seorang-seorang. Sampai tingkat 4, Abang Syukur tengok Pakcik A dengan Ustaz A tengah berbisik sesuatu depan bilik nenek. Abang Syukur tunggu mereka dekat stesen nurse. Kemudian mereka berdua datang dekat stesen nurse dan pesan pada Abang Syukur, sesiapa pun jangan masuk bilik nenek sampai azan subuh berkumandang. Lepas tu mereka beredar dengan tergesa-gesa. Abang Syukur, nurse A dan pengawal keselamatan duduk depan stesen nurse tu sampai azan subuh berkumandang. Lepas tu Abang Syukur masuk bilik nenek diikuti oleh nurse yang nak ambil data nenek. Abang Syukur ambil barang nak balik ke rumah. Pukul 8 pagi, Abah telefon ajak Abang Syukur sarapan dekat tempat biasa. Masa sarapan, Abang Syukur ni tanya pada Abah tentang Pakcik A tu. Abah kata bapak kepada Pakcik A ni orang yang pandai dalam ilmu hitam, dan dalam masa yang sama juga dia pandai dalam ilmu-ilmu agama ni. Kepandaian bapak Pakcik A ni pula dia dapat dari datuk Pakcik A yang memang terkenal di waktu mudanya. Abang Syukur ceritakan apa yang dia alami dengan Pakcik A malam tadi. Abah kata mungkin itu cara dia jaga benda belaan dia tu. Lepas sarapan, Abah ke hospital jenguk nenek. Tapi Abang Syukur tak ikut. Dia balik berehat untuk jaga nenek malam nanti. Okey, sampai sini kisah yang dapat saya kongsikan hari ni. Kita berjumpa di part ketiga cerita Abang Syukur ni. Sebelum kita berpisah, anggaplah kisah ni sebagai hiburan semata-mata. Jangan terlalu mudah percaya. Hanya yang mengalaminya tahu akan kebenaran sesuatu kisah tu. Kita berjumpa di video akan datang. Saya Syahrul. Assalamualaikum. Adios.